Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kitab pengajian dari kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala, seorang ulama daripada bumi Fatani. InsyaAllah hari ini kita akan sambung masih lagi muka surat 1. Kita akan sambung bacaan. Pelajaran lepas kita dah baca wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid-din. Dan hari ini kita akan sambung sedikit bacaan seterusnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilata lil muhibbin wa ma'idna asraril 'ashiqin. Dan menjadikan padanya sembahyang itu dapat lazat manis, khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya yang muhibbin. Apa maksud dia? Apa maksud daripada perkataan ni? Baik, maksud dia, dan Tuhan menjadikan di dalam sembahyang itu sangat-sangat sedap perasaannya, seolah-olah syurga dunia yang disegerakan bagi orang yang muhibbin. Muhibbin ni maksud dia orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang tu diumpamakan seolah-olah syurga yang disegerakan di atas dunia ni. Atas dunia ni tak ada syurga, tapi bila kita salat, Allah Ta'ala campakkan perasaan sedap. Itu adalah umpama syurga yang disegerakan di atas dunia ni. Ni syurga yang paling besar sekali Allah Ta'ala nak bagi pada orang yang beriman, lagi rindu kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir, dunia ni, harta dunia ni, kemewahan dunia ni umpama syurga bagi diorang, dan umpama neraka bagi orang Islam, orang beriman. Tetapi di dalam sembahyang, Allah Ta'ala bagi pada orang yang kasih pada dia ni umpama syurga yang disegerakan pada orang yang rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia nikmat besar daripada Allah mengenai sembahyang. Dan Tuhan yang menjadikan dalam sembahyang sangat sedap seolah-olah syurga dunia bagi hamba-Nya yang kasih kepadanya. Dan dan tempat galian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah bagi orang yang asyiqin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya, yakni Allah. Dan sembahyang juga, maksud dia, dan sembahyang juga tempat berhimpun segala rahsia tajalli Allah bagi orang yang rindu kepadanya. Sembahyang ni merupakan tempat berhimpun segala rahsia tajalli Allah. Tajalli ni, kalau dobit kata guru kami, adalah lazat beribadah. Dia rasa lazat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa lazat beribadah kepada mahbub, orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, ataupun yang dikasihinya, yang dicintainya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa rindu.
Yang asyiqin, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana dalam lagu nasyid yang kita biasa dengar kan, lagu nasyid bulan Hijaz. Nak nasyid sikit lah tentang ni. Macam mana ke lirik dia dalam dah tak ingat. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu, dan seluruh umat itu merindukan cahaya, rindukan kebenaran, rindu kepada Tuhan. Lebih kurang macam itulah. Orang beriman ni sebenarnya dia rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu nak bertemu Allah Ta'ala di akhirat nanti. Baik, dalam ilmu tasawuf dinyatakan 3 perkara, yakni dalam ilmu tasawuf dinyatakan ada 3 perkara. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bagi seorang yang beriman tu, bila dia nak capai kepada tajalli, lazat, perasaan lazat beribadat kepada Allah, dia kena lalui 2 perkara dahulu. Yang pertamanya takhalli, dan yang keduanya tahalli. Kemudian barulah dapat tajalli, lazat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang balik, yang pertamanya adalah takhalli. Maksud dia, kita kosongkan diri kita ni, hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah seperti riak, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua kita kena buat adalah tahalli. Setelah kita kosongkan hati kita daripada sifat mazmumah, kita kena hiasi diri kita ni dengan sifat mahmudah. Sebagai contoh sifat mahmudah, syukur, sabar, redha, apa lagi, sabar, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada dan sebagainya. Bila ada 2 perkara ni, takhalli dan tahalli, barulah Allah Ta'ala akan campakkan kepada kita tajalli, yakni lazat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung lagi sikit. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin. Kata pengarang. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian, dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Dan rahmat dan salamnya, maksud dia apa? Dan minta Tuhan beri rahmat, kita minta pada Allah Ta'ala. Wassalatu, minta Tuhan beri rahmat. Wassalamu, dan selamat sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Tuhan sekalian alam, dan dialah yang menuntuti pada hari kiamat nanti agar melepaskan dosa orang yang berdosa pada hari kiamat. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan memohon syafaat, mohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sekalian orang yang berdosa. Itu dah syafaat Nabi yang paling besar sekali, syafaat uzma. Ada banyak syafaat di akhirat nanti. Ada syafaat orang alim, ada syafaat awliya Allah, wali-wali Allah. Dan yang paling besar adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Syafaat ni lah yang paling kita harapkan. Jadi nak dapat syafaat Nabi ni, cara dia ulama kata kena perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi saya ada muzakarah juga dulu dengan kawan-kawan dan guru saya sendirilah. Muzakarah tu bukan apa, sebab ada orang tanya kan. Orang tanya, Ustaz, adakah selawat yang kita baca, kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu akan bagi manfaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sendiri, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah asyrafal, adalah sebaik-baik kejadian, adalah sebaik-baik ciptaan yang sempurna lah. Jadi kenapa kita masih berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi mengambil manfaat daripada selawat yang kita telah baca? Jadi kata guru kami, dia kata dalam kitab Aqidatun Najin, Aqidatun Najin ada huraikan tentang perkara ni. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah sesempurna ciptaan Allah, Nabi tetap mengambil manfaat juga, menerima manfaat daripada selawat yang kita lontarkan. Macam mana? Maknanya sebab tiada yang paling sempurna atas dunia ni melainkan Allah. Itu yang kita kena faham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah ciptaan yang sempurna. Bila kata ciptaan, mungkin ada lompong-lompong, lubang-lubang yang orang kata apa, lompong-lompong kekurangan. Jadi bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menutup lompong-lompong yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara jawapan yang diberikan daripada guru kami lah. Dia petik pendapat daripada kitab Aqidatun Najin. Wallahu ta'ala alam. Mungkin boleh semak lah, sama-sama boleh semak dalam kitab Aqidatun Najin mengenai perkara ni. Baik, kita sambung sedikit. Wa ba'du fa'lam wa ala alihi wa ashabihi atsratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu, akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Wa ala alihi wa ashabihi, maksudnya dan minta selamat dan rahmat atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikutannya. Ikutan ni termasuklah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sehinggalah kepada kita sekarang ni. Kata Imam Nawawi, kalau seingat saya lah, ini pun saya nukil daripada guru saya sendiri. Kata Imam Nawawi, sesiapa saja yang mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia termasuk juga dalam ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun termasuk di kalangan keluarga Nabi, termasuk dalam kalangan alihi, keluarga alihi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dari segi hubungan syahadah tu, bukan keluarga dari segi kerabat, tapi dari segi hubungan syahadah, 2 kalimah syahadah tu. Jadi orang beriman ni dia termasuk. Jadi bila kita berselawat, sebenarnya kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Sebab kita berdoa, wa ala alihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, salam dan sejahtera lah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman ni dia termasuk dalam keluarga Nabi secara hubungan syahadah. Maka kita dapat juga manfaat daripada selawat yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan minta selamat dan rahmat atas keluarganya dan sahabatnya dan ikutannya. Kita lah ikut Nabi akan sebagai minta rahmat dan selamat yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Kita minta supaya selamat sejahtera kita ni sehingga hari kiamat. Itu yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Saya pun tak ada bercadang nak baca panjang pada petang ni. Cukuplah sekadar baca je ni. Tak ada nak hurai sangat pun. Sekadar bacaan nak ambil manfaat ataupun nak tumpang barakah daripada pengarang kitab ni sendiri, Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ada keberkatannya bacaan kita pada petang ni untuk diri saya dan kaum muslimin dan muslimat, insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan disandarkan ke atas diri saya yang lemah ni. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah, dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.